Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Apa yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar satu tajuk sambungan daripada tajuk yang lepas, iaitu tentang fitur-fitur antarmuka perisian pengatur caraan. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 86 dan 87. Tanpa membuang masa, apa kata? Mari kita teruskan. Sebelum itu, kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk standard kandungan, iaitu 6.2 pembangunan kod arahan. Kita lihat pula standard pembelajaran, iaitu 6.2.1 mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian pengatur caraan. Apakah pula objektif kita pada hari ini? Mari kita lihat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti fitur-fitur antarmuka perisian pengatur caraan. Untuk kriteria kejayaan pula, murid berjaya menyatakan fitur-fitur yang terdapat pada antarmuka perisian. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenal pasti fitur antarmuka perisian pengatur caraan. Dalam tajuk kali ini, kita akan membincangkan aplikasi pengatur caraan Scratch. Aplikasi ini sangat mesra pengguna dan mudah diperolehi daripada sumber terbuka. Kamu boleh muat turun aplikasi ini daripada internet, kemudian menggunakan aplikasi ini secara offline sahaja. Baiklah, Scratch ialah aplikasi pengatur caraan untuk membina satu program animasi, permainan dan simulasi. Mari kita lihat ataupun mari kita mengenali fitur yang terdapat di dalam aplikasi Scratch. Di sini cikgu berikan sedikit gambaran tentang aplikasi Scratch yang kamu akan pelajari pada tahun ini. Jangan lupa kamu boleh muat turun daripada internet ya, mudah sahaja. Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalam aplikasi ini. Ini merupakan paparan yang kamu boleh lihat dalam aplikasi Scratch. Terdapat banyak fitur pada antarmuka perisian Scratch. Yang ditunjukkan ini adalah sebahagian daripada fitur yang penting seperti bar menu, sprite, play and stop, cursor tools, tabs, block palette, stage, sprite list dan script area. Mari kita lihat fungsi bagi setiap fitur. Kita lihat dahulu 3 fitur yang pertama, iaitu bar menu, sprite dan play and stop. Untuk bar menu, perhatikan pada gambar, terdapat 4 menu digunakan untuk pelbagai operasi seperti membuka dan menyimpan fail. Yang kedua ialah fitur sprite. Sprite iaitu gambar kucing yang ada pada gambar. Sprite merupakan image grafik yang digunakan sebagai objek dan melakukan arahan seperti yang diatur cara. Dikenali juga sebagai paperi. Seterusnya, play and stop. Ikon bendera yang warna hijau diklik untuk memulakan pergerakan objek yang dirancang. Manakala ikon ataupun yang button yang berwarna merah diklik untuk memberhentikan pergerakan objek. Kita lihat untuk fitur yang seterusnya, cursor tools, tabs dan block palette. Untuk cursor tools mengandungi beberapa pilihan untuk menduplikasi, menghapuskan, membesarkan dan mengecilkan sprite serta memberikan bantuan kepada pengguna. Seterusnya untuk fitur tabs pula mempunyai scripts, kostum dan sound untuk merancang pergerakan objek, memaparkan kostum dan memasukkan unsur bunyi.
Yang seterusnya ialah block palette. Block palette mengandungi 10 menu yang boleh digunakan untuk memberikan arahan kepada objek yang dipilih untuk menjalankan tugas yang dikehendaki. Mari kita lihat fitur yang seterusnya. Perhatikan pada gambar, untuk fitur stage berfungsi sebagai pentas untuk sprite bergerak dan berinteraksi. Untuk fitur sprite list pula, memaparkan sprite yang digunakan dalam projek. Imej kucing yang terdapat pada gambar, kita boleh tukarkan kepada imej lain yang terdapat di dalam sprite list. Seterusnya, script area. Script area menempatkan blok atucara dalam blok palette bagi membentuk atucara yang dikehendaki. Mari kita tonton sedikit gambaran fitur-fitur yang terdapat di dalam perisian Scratch. Baiklah murid-murid, ini merupakan contoh paparan perisian Scratch. Di sini cikgu akan terangkan secara ringkas tentang fitur antarmuka yang terdapat di dalam perisian Scratch. Fitur yang pertama ialah bar menu. Bar menu adalah bahagian atas ni. Nampak kan yang cikgu tunjuk ni? Ini kita panggil bar menu yang mana digunakan untuk pelbagai operasi. Maksudnya untuk buka fail pun kita boleh pilih di sini, untuk menyimpan fail dan sebagainya. Fitur yang kedua ialah sprite. Fitur yang kedua adalah sprite adalah yang ini. Nampak kan? Sprite ini adalah imej grafik yang digunakan. Dalam kes ni adalah imej kucing. Sprite ni lah yang akan melakukan arahan seperti yang diatur nanti. Sprite ini kita boleh tukar. Di mana nak tukar? Kita ambil fitur untuk sprite list, iaitu bahagian bawah ni. Nampak tak? Choose a sprite. Kalau kita klik di sini, terdapat banyak pilihan sprite yang kamu boleh pilih, yang mana terdapat banyak kategori. Kamu boleh klik satu persatu dan cari sprite yang kamu suka. Seterusnya, fitur yang seterusnya adalah play and stop. Nampak tak bendera warna hijau ni? Yang ni kamu akan klik untuk memulakan pergerakan sprite, dan button merah digunakan untuk memberhentikan pergerakan sprite. Fitur yang seterusnya adalah cursor tools. Yang tu adalah bahagian yang ini. Nampak kan? Kamu boleh klik satu-satu nanti untuk lihat fungsi yang mana boleh. Kalau cikgu klik dekat sini, kita boleh besarkan dan klik semula untuk kecilkan sprite. Fitur yang seterusnya adalah tabs. Tabs tu adalah bahagian yang ini. Nampak? Dia ada menu kostum, sound. Kod ni adalah yang ni lah contohnya. Seterusnya adalah block palette. Block palette adalah, nampak tak yang warna-warni ni? Dalam block palette ni ada banyak menu yang kita boleh gunakan untuk memberikan arahan kepada sprite yang kita pilih. Kalau kita klik satu persatu, nampak kan ada banyak pilihan arahan di sini. Nampak? Mengikut warna lah dan mengikut fungsi. Seterusnya nanti cikgu akan tunjuk lah ya. Seterusnya fitur stage. Stage adalah bahagian yang ni, iaitu pentas untuk sprite bergerak dan berinteraksi. Nampak kan sekarang stage kita putih je, tapi sebenarnya kita boleh tukarkan dengan backdrop yang lain. Di mana nak pilih? Bahagian bawah ni. Contohlah ya, kita pilih satu, cikgu klik di sini. Nampak ada banyak pilihan backdrop di sini. Kamu boleh pilih mengikut satu cara yang kamu akan buat nanti. Cikgu tunjuk satu lah contoh. Kita ambil yang paling simple. Nampak tak? Stage kita dah berwarna kan? Sprite ni kita boleh tarik je, kita letak di bahagian bawah. Nampak? Mudah je kan? Okey, seterusnya adalah script area. Script area, di mana script area? Script area adalah kawasan yang ni. Nampak tak? Yang cikgu tunjukkan ni adalah script area, yang mana menempatkan blok atucara dalam blok palette bagi membentuk atucara yang kita kehendaki. Maksudnya apa-apa arahan yang terdapat dalam blok palette ni kita akan letakkan di dalam script area. Cikgu bagi satu contoh lah ya. Kita ambil satu ni,
event ni sebab apa-apa tu cara kita akan pilih event dahulu. Kita ambil yang bahagian atas. Yang lain ni cikgu akan terangkan pada tajuk yang seterusnya ya. Jadi cikgu nak bagi kamu lihat yang simple je dulu. Baiklah, cikgu pilih yang ni. Maksudnya di sini nampak tak, apabila cikgu tekan bendera hijau ni, maksud apa-apa yang kita susun di bahagian bawah ni akan berfungsi. Mari kita lihat bagaimana sprite ini bergerak. Kita ambil motion kan pergerakan. Kita ambil yang paling ringkas bahagian atas ni. Setiap blok ni kita perlu susun macam kamu susun Lego, kena dilekatkan. Tak bolehlah jarak macam ni, nanti dia tak berfungsi. So kita kena rapatkan. Nampak tak? Move 10 step. Maksudnya sprite kita akan bergerak 10 langkah. Kalau nak lihat, boleh klik pada bendera hijau. Nampak kan dia bergerak sedikit? Dia bergerak sedikit. Kalau nak dia bergerak lebih jauh, kita boleh tukarkan bilangan step di bahagian yang putih tu. Cikgu cuba tukar kepada 50. Cuba kamu lihat perbezaan dia bergerak. Dia bergerak lebih jauh daripada yang tadi kan. Kita boleh gerakkan. Nampak? Kita undurkan semula. Sekarang kita cuba untuk letakkan look. Look ni adalah dialog. Maksudnya cuba kita ambil satu contoh lah. Dialog say hello for 2 second. Maksudnya dia akan keluarkan dialog hello untuk 2 saat. Kita cuba lagi, tekan je yang bendera hijau ni. Dia bergerak, lepas tu keluar hello kan. Hello tu kita boleh tukar type je dekat sini, tukar nak apa, nak bagi salam pun boleh, nak bagi hi pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya sound. Kita cuba masukkan bunyi, ambil yang paling atas juga. Yang bawah ni pun banyak tau, cuma nanti kita akan belajar pada tajuk yang seterusnya. Sekarang ni kita pilih yang paling simple. Dia akan play sound meow until dan. Maksudnya selepas dia bergerak 50 step, lepas tu dia say hi untuk 2 saat. Lepas tu baru dia akan keluarkan bunyi meow. Mari kita cuba. Dengar tak? Boleh ulang je kalau nak tengok. Maksudnya dia akan lakukan perkara yang sama yang kita dah susun arahan di sini. Nampak kan? Baiklah, cikgu rasa itu sahaja yang cikgu nak terangkan di sini. Yang penting kamu dah lihat kan di mana fitur-fitur antarmuka dalam perisian Scratch. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah sampai ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Apa yang cikgu harapkan agar semua murid-murid dapat faham tentang tajuk yang kita bincangkan. Oleh itu, sekian daripada cikgu dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang seterusnya. Bye-bye.